We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung bacaan kitab kita, Jagalah Allah, Allah menjaga kamu, pada muka surat 146. Kelebihan-kelebihan memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, benda-benda mati pun ditundukkan kepada orang yang memelihara hukum hakam Allah. Benda-benda mati ini apa? Benda mati, benda yang tak bernyawa. Kalau kita menjaga Allah Ta'ala, kalau kita menjaga hukum Allah Ta'ala, benda-benda yang tak bernyawa ni pun Allah Ta'ala tundukkan pada kita. Benda itu pun tolong kita. Ini satu kisahnya. Di antara perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya yang saleh adalah penundukan benda-benda mati yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang tidak berfikir. Tetapi walaupun benda-benda itu mati, tak nampak, tak dengar, tak boleh fikir, tetapi Allah jadikan benda-benda itu sentiasa melayani dan sentiasa membantu hamba-hamba Allah yang saleh. Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, pada bab kafalah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda menyebutkan seorang laki-laki daripada pemuda Bani Israel, kisah Bani Israel, kepada Nabi Muhammad ceritakan pada kita, dia memohon kepada seseorang untuk meminjam wang sebanyak 1000 dinar kepadanya. Jadi seorang laki-laki ini susah. Bila susah, dia jumpa dengan satu orang, minta pinjam 1000 dinar. Maka orang yang nak bagi duit pinjam tadi berkata, hadirkan seseorang yang dapat menjaminnya untuk aku. Kalau kamu boleh bawa orang jamin yang kamu nak bayar hutang, aku akan bagi pinjam pada kamu. Jawab laki-laki yang susah tadi, dia jawab, cukuplah Allah menjadi penjaminnya. Aku tak dapat nak cari orang nak jamin hutang aku. Aku jamin Allah, atas nama Allah aku akan bayar kamu. Cukuplah Allah jadi penjaminnya. Lalu laki-laki yang bagi duit tadi kata, kamu adalah benar. Lalu dia pun memberikan wang tersebut kepadanya sehingga waktu yang sudah ditentukan. Lalu dia keluar ke laut untuk menunaikan tugasnya. Kemudian dia mencari kafilah perahu yang akan dikenderainya, supaya dia dapat membayar hutangnya yang telah sampai pada tempohnya. Tetapi dia tidak menemui perahu yang akan berangkat bersamanya. Maka dia pun mengambil kayu, lalu dilubanginya kayu itu dan dimasukkan wang sebesar 1000 dinar dan menulis surat daripadanya untuk pemilik wang tersebut di dalam kayu itu. Kemudian ditampalnya kayu itu dan ditutup kayu tersebut. Barulah dia membawa ke laut dan dia menghanyutkan kayu tersebut ke laut. Laki-laki tadi yang pinjam duit tadi, bila dia pinjam duit, dia nak bayar.
Bila dia nak bayar, nak pergi ke tempat laki-laki yang dia pinjam tadi, kenderaan tak ada, tumpang perahu tak ada, duduk tepi laut cari kot ada sampan ke feri ke boleh bawa dia ke negeri orang yang dia hutang, dia nak bayar hutang, tak ada juga. Bila dah tak ada, dia pun ambil sebatang kayu, ditebuknya kayu tu dan dimasukkannya 1000 dinar dalam kayu, dan ditulis pula surat, ini adalah hutang aku sebanyak 1000 dinar kepada si Fulan bin si Fulan. Maka surat tadi pun dimasukkan sekali dan kayu tadi pun ditutup, ditampalnya kayu itu dan dihanyutkan kayu itu ke laut. Semasa dihanyutkan kayu tadi ke laut, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku berhutang kepada dia sebanyak 1000 dinar. Dan dia bertanya kepada aku, siapa yang boleh menjamin aku nak hutang dia? Lalu aku menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Dan dia pun rela denganmu ya Allah. Dia bertanya tentang seorang saksi. Saya cakap cukuplah Allah sebagai saksi. Sesungguhnya saya dah berusaha cari kapal, cari perahu nak bawa, mengembalikan hutang saya padanya, tapi saya tak nampak, saya tak dapat. Maka saya pun menitipkannya, saya menyerahkan padamu ya Allah. Mudah-mudahan kayu yang ada duit ini sampai kepada orang yang saya hutang itu ya Allah. Maka dia pun melemparkannya ke laut dan dia pun pulang ke rumah. Namun demikian dia tetap saja menunggu kapal yang akan berlayar daripada negerinya menuju ke negeri si pemilik wang tersebut. Sementara di kejauhan negeri sana, si pemilik wang keluar untuk melihat kod-kod orang yang berhutang dengan dia nak sampai. Dia pun tengok datang kapal, tengok ada orang yang hutang aku ni datang, tak ada juga. Besok turun lagi, tunggu lagi kapal, tunggu lagi perahu, ada orang nak bayar hutang aku ni datang hari ni, tak ada juga. Tiba-tiba dalam dia duk tunggu orang yang nak hutang, nak bayar hutang dia datang, dia nampak sebilah kayu yang terapung. Lalu dia mengambil kayu tersebut, yang ternyata di dalam kayu tersebut ada wang. Dibelahnya kayu itu untuk dijadikan kayu bakar. Bila dibelahnya, ditengoknya ada wang dan ada surat terselit di dalam kayu itu. Dia ambil kayu ni sebab nak buat kayu bakar, buat balik ke rumah jemur nak bakar. Bila dia belah kayu api tu, dia belah kayu tu, jumpa duit. Dan dalam duit tu pula ada surat daripada orang yang berhutang pada dia. Inilah hutang aku pada kamu sebanyak 1000 ringgit yang aku sepatutnya bayar. Kemudian datanglah orang yang meminjam 1000 dinar tersebut dan memberikannya wang itu lagi. Tak berapa lama lepas itu, orang yang berhutang tadi datang lagi sekali, cari juga sebab tak puas hati, takut kayu tadi tak sampai kepada orang yang bagi hutang. Dia pun bagi, dia kata, inilah hutang aku pada kamu sebanyak 1000. Jawab laki-laki tadi, bukankah kamu dah kirim kepada aku satu kayu yang dalamnya ada duit dan dalamnya ada surat? Bukankah kamu dah bayar hutang aku? Apa sebab lagi nak bayar hutang lagi? Kan dah bayar dah. Kamu yang pos kayu, aku belah jumpa duit dalamnya. Jadi katanya, sesungguhnya Allah telah melunasi hutangmu melalui wang yang kamu kirimkan kepada aku. Maka lelaki itu pun beranjak pulang dengan membawa wang 1000 dinarnya kembali dengan penuh kegembiraan. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Ahmad. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Tuan-tuan, dalam kisah yang ketujuh ini, kelebihan memelihara Allah, Allah Ta'ala memeliharakan benda yang tak bernyawa pada kita. Benda tak bernyawa tu apa? Rumah, kereta, pakaian, motor,
duit, itu benda yang tak bernyawa. Dengan sebab kita jaga hukum hakam Allah, kita jaga peraturan-peraturan Allah, Allah pelihara tuan-tuan. Sungguh saya cerita pada tuan-tuan dulu bagaimana saya letakkan kunci kereta saya di atas sebuah kereta. Masa tu saya pakai dua kereta, satu Wira, satu Iswara. Dua-dua saya start enjin. Saya nak bawa Iswara pergi mengajar, bawa Wira. Bila saya tutup enjin Iswara, saya letak kunci atas kereta Wira. Saya pun bawa berjalan sampai ke Batu Kurau. Patah Batu Kurau, pergi mengajar di Taiping pula. Isteri telefon, mana kunci Iswara? Saya kata ada, saya tepilah cari. Dia kata jenuh cari tak jumpa. Baru saya teringat, oh saya letak atas kunci, atas kereta. Kunci tu ada lagi atas kereta tuan-tuan. Bayangkan daripada Ipoh patah ke Batu Kurau, daripada Batu Kurau patah balik ke Taiping, kunci masih ada di situ lagi. Ini yang kita sebut, yang Allah Ta'ala sebut pada kita ni. Kalau kamu jaga peraturan Allah, jaga hukum hakam Allah Ta'ala, benda yang tak bernyawa tu Allah tundukkan pada kita. Allah tolong kita, Allah jaga kita. Berapa banyak orang tua-tua kita, orang dulu-dulu yang taat pada Allah, barang-barang dia sampai sekarang terpelihara, tak rosak pun tuan-tuan, sampai sekarang. Berapa banyak orang yang beli dengan penuh keikhlasan, jadi antik dah barang tu. Lampu jadi antik, streka jadi antik, tak rosak, tak binasa dia. Katil dia masih elok, dia punya pakaian masih elok, disimpan elok-elok, tak reput, tak rosak. Sebab orang ni memelihara peraturan Allah. Jadi kalau kita memelihara peraturan Allah, barang yang hilang jumpa balik. Kadang-kadang orang curi barang kita, kita mengadu pada Allah. Orang yang curi tadi pulangkan balik barang pada kita. Sebab kita jaga Allah. Bila kita jaga Allah, harta-harta kita pun Allah Ta'ala pelihara. Tuan-tuan tak payah nak belah hantu raya untuk belah dan jaga harta tuan-tuan. Sebab ada orang yang nak minta jaga benda, dia suruh belah hantu raya. InsyaAllah pada bulan depan, tuan-tuan boleh tengok CD saya dah rakam tentang Saka. Tajuk dia Sasaran Saka. Menjawab persoalan yang orang Melayu sekarang ni selalu duk sebut. Asal sakit Saka, asal Saka sakit. Jadi dapatkan benda ni di pasaran. Jangan tengok YouTube 10 minit je, dia tak habis tuan-tuan. Beli CD. Kadang-kadang saya seronok dengan YouTube ni, sebab banyak orang dapat ilmu daripada YouTube. Bagus. Saya pergi umrah baru ni, orang Qatar datang jumpa, orang Kuwait datang jumpa, orang Syria datang jumpa, orang Mekah datang jumpa. Malah saya buat ceramah di Mekah, buat ceramah di Jeddah. Alhamdulillah, hasil daripada YouTube. Tetapi kadang-kadang saya pun tak seronok juga, sebab yang keluar dalam YouTube itu hanya potongan-potongan, 5 minit, 10 minit, tidak mengambil keseluruhan apa yang saya cakap daripada awal kuliah sampai akhir kuliah. Jadi bila ambil tengah-tengah, kadang-kadang orang tak faham. Dia pula tak beli CD, dia pula tak beli VCD, dia tak dengar cerita kesudahannya. Bila tak dengar cerita daripada awal sampai habis, dia petik tang mana-mana saja tanpa ada huraian penuh daripada saya. Yang tu yang jadi kontroversi. Jadi saya minta pada tuan-tuan yang selalu duduk dalam YouTube, yang selalu hantar kuliah saya dalam YouTube, kalau nak hantar pun bagus. Kalau boleh hantar habis. Kalau sejam-sejam, buat 20 minit ke 10 minit, 6 kali buat. Jangan ambil part-part tertentu aja, kemudian masuk dalam blog, masuk dalam laman web, kemudian tengok Ustaz Kazim apa kata apa, kemudian pergi compare dengan ustaz lain pula, supaya bergaduh pula saya dengan ustaz lain. Ini benda yang tak betul. Dengarlah huraian saya, bukan setakat pelajaran tu saja, huraian kita pada setiap bulan. Sebab kita membaca kitab, ambil daripada yang lepas-lepas tu. Jadi setengah orang dia hanya tengok dalam YouTube saja, dia tak tengok daripada kuliah kita daripada 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, tanpa dia tengok. Sebab itu walaupun YouTube dah keluar, CD ni jangan tuan-tuan abaikan. CD ni jangan abaikan. YouTube juga, beli CD ni, dengar daripada awal. Dan saya dah buat dah 2 tajuk ataupun 2 CD tentang Saka ya. Bagaimana yang dikatakan Saka betul-betul.
Bagaimana yang kata bukan saka? Siapa dia yang target saka? Yang target saka tu nak pergi kepada dia. Bagaimana saka tu boleh pergi pada orang? Dan berapa jenis saka? Kita belajar betul-betul. Jangan asyik sakit saka. Asyik saka sakit. Tak boleh tidur malam saka. Anak dara tak menikah aja saka. Pi berubat dengan bomo, pi mandi dengan bomo, mandi limau, mandi bunga. Lah bomo rogol dia. Siapa saka kat tu? Sakanya bomo tu lah hantu raya. Jadi kita tak mau macam itu. Belajar betul-betul. Jangan duk kata orang tua kita dulu belah hantu. Orang tua kita dulu belaan, pelesit, pontianak, jembalang dan sebagainya. Belah toyol. Sekarang benda tu nak datang kepada kita. Jadi bila kita tuduh orang dulu-dulu membelah hantu, kita telah menuduh mereka syirik pada Allah. Kalau betul mereka belah, lain cerita. Kalau tak betul, tak betul apanya ustaz. Bomo tu kabarkan, bomo tu cakap belen dia datang daripada tok nenek saya. Itu bomo cakap. Bomo boleh cakap macam-macam sebab jin bagi tahu pada dia. Kalau jin membohong, dia membohong. Kita jangan percaya benda itu, cek betul. Dengan ilmu kita boleh belajar betul-betul. Macam mana yang dikatakan saka ni. Baik. Itu yang pertama, pemeliharaan harta benda, pemeliharaan benda-benda mati, Allah akan pelihara